Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik dan penguasa sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita bertemu dalam kita nak sambung siri bacaan kita terhadap kitab sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari. Jadi terima kasih kepada pihak Pertubuhan Quran Daily Malaysia PQDM yang secara officialnya kelas ni disiarkan di platform PQDM Malaysia, dan juga kita kongsikan juga dengan di platform-platform online yang lain. Jadi bacaan kita pada kitab berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari. Insya-Allah hari ini bab kita yang kita nak bincangkan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ialah tentang sunnah zikir selepas salam dari salat fardu. Zikir-zikir yang disyariatkan selepas salam dari salat fardu. Alhamdulillah, perkara ni ramai dah kita tengok orang nak buat, dan kita nak hari ni lebih menjelaskan atau lebih memberikan keyakinan kepada kita betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita baca zikir selepas daripada salam, iaitulah dari solat fardu. Baik, sebelum daripada tu, sebelum kita apa itu zikir, bacaan dia, maka mukaddimahnya Al-Imamun Nawawi rahimahullah berkata, seluruh para ulama sepakat tentang kesunahan zikir selepas salat. Maknanya apa? Sunnah berzikir selepas salat. Yang ni memang confirm dah, tak ada orang petikai bahawa termasuk sunnah ialah berzikir selepas daripada salat fardu. Itu satu. Termasuk sunnah berzikir selepas daripada salat fardu. Kemudian, apa lagi yang sunnah dia? Disunnahkan untuk berzikir dengan suara. Nombor dua. Waktu nak baca zikir tu sunnah untuk kita baca dengan suara. Yang ini maksudnya suara yang kuat ke tu? Suara yang bunyi lah. Bukan kata zikir dalam hati. Bukan kata baca apa tu? Bacalah. Bunyi rasa tak? Kita baca subhanallah, subhanallah. Zikir dengan suara. Berzikir dengan suara. Maknanya kita sebut mulut kita. Disebut mulut, dan hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, mengangkat suara dengan zikir ketika manusia selesai melaksanakan salat fardu adalah kebiasaan bagi di zaman Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mengangkat suara dengan zikir setelah manusia selesai melaksanakan salat fardu adalah kebiasaan di masa Nabi. Jadi berdasarkan hadis ini, riwayat ini, maka Imam Nawawi pun ataupun dia memilih untuk kata mengangkat suara dalam zikir selepas solat ni sunnah. Dalam redaksi lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mengetahui berakhirnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Okey. Jadi selepas solat fardu ada zikir, itu sepakat sunnah. Lah ni nak baca zikir ni macam mana? Nak baca kuat ke nak baca perlahan? Nak baca kuat ke nak baca
perlahan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Asal zikir ni antara kita dengan Allah. Kita sebut zikir tu untuk kita dengan Allah. Allah yang perintahkan kita berzikir. Jadi, ia adalah hubungan atau ia adalah zikir yang kita ucapkan pada diri kita, dalam diri kita, untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu asal. Jadi secara umumnya bila kita berzikir, zikirlah diri kita dengan Allah. Tak payah nak pergi tunjuk ke orang, tak payah nak pergi kuat-kuat kita baca depan orang. Sebaliknya kita baca antara kita dengan Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. Ini asal, okey? Mana kita Quran kita sebut. Ada sini ayat ni. Okey? Sini kan ayat dia. Kita cari dulu. Dia duduk dalam, sebenarnya duduk yang ke-9. Ni ada ke 9. Okey. Dia duduk dalam juzuk yang ke-9. Ayat tu. Oh, dia bagi dia macam ni, robot dia. Okey. Ni. Digit lah. Kan dah? Go to page. Oh, panjang. Besarnya. Mantap. Page sebelumnya mana? Page sebelumnya. Tekan sekali. Dia ada kecil kat atas. Tapi dia ada. Tu. Okey, ayat sebelum. Nakkan. Kini ayat dia. Terjemahan dia nak tengok boleh kan? Tekan yang tu. Ni. Yang bulan. Bumi. Okey, contoh. Cantik. Tak turun bawah ni. Alamak. Dia buka balik. Okey, sabar saudara-saudara. Kita tengok dalam juzuk yang ke-9. Slow sikit laptop ni. Sekali tarik banyak pula. Okey. Surah Al-Anfal di sini. Penuh. Buka tadi. Menentukan di sana dia apa nama. Okey, di sini muka surat sebelumnya. Inna waliyallah. Surah Al-A'raf ayat 205. Ini ayat dia, okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cuba tengok kat skrin kita masing-masing. Allah Ta'ala kata, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Maksudnya, dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu. Dalam hatimu terjemah, dalam dirimu, dengan merendah diri serta dengan perasaan takut melanggar akan perintahnya, dan dengan tidak pula meninggikan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau menjadi dari orang yang lalai. So keyword dia di sini. Ini adalah keyword dia. Tadi nak highlight kan sini. Okey, tuan-tuan kalau tengok ni okey. Sekali lagi saya tunjukkan muka surat ni. Okey. Dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri serta dengan perasaan takut melanggar perintahnya, dan dengan tidak pula menyaringkan suara. Ni key dia sini.
Jadi pandangan dalam bab umumnya zikir ni antara kita dengan Allah. Tak perlu kita nak pergi sebut kepada orang. Apa zikir ni kalau kita dah astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Kita nak selawat Allah, Allahumma salli. Kita nak subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kita ingat pada Allah. Okey, itu asal. Asal zikir ni antara Allah Taala suruh kita diam-diam, kita tunduk rendah diri, tidak pula meninggikan suara. Okey. Ini ayat antara ayat yang umum memberi kaedah kepada kita tentang cara kita berzikir. Kemudian, mari pula yang khusus. Ada sebahagian daripada zikir yang Nabi SAW mengeraskan dia. Seperti contoh takbir di hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Contoh Nabi mengeraskan suara dalam solat. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ada baca Nabi kuat. Maghrib, isyak, subuh. Dan ada Nabi baca slow. Zuhur dan asar. Nampak tak? Jadi zikir ni ada yang asalnya slow. Tapi ada sesuatu tempat Nabi mengeraskan suaranya. Ada pun zikir dalam lepas solat ni. Apakah nak baca slow ke nak baca kuat? Maka khilaf. Khilaf pun berlakulah. Ada setengah kata baca slow. Asal ayat dia tadi. Ada setengah kata baca kuat. Sebab ada dalil yang menunjukkan Ibnu Abbas kata, kami tahu Nabi SAW selesai solat bila kami dengar dia bertakbir. Maknanya sahabat tak pergi solat. Cuma dia tahu solat dah selesai bila dia dengar takbir. Takbir apa tu? Takbir zikir selepas solat. Jadi khilaf. Ada kata lepas solat baca slow, ada kata lepas solat baca kuat. Kita sebagai orang nak sayang kepada Nabi ni nak buat macam mana? Bukan kita je, semua orang pun sayang kepada Nabi SAW. Cuma yang kita nak cari kebenaran hak Nabi buat. Memang kita kata semua gitu. Maka orang tu, hak kuat pun Nabi buat, hak tak kuat pun Nabi buat. Maka sebahagian ulama mengambil pandangan zikir selepas solat ni tak perlu kuat-kuat. Baca seri sorang-sorang, perlahan-perlahan. Tak ada sorang-sorang. Baca perlahan. Satu kumpulan kata baca kuat. Tapi hak baca kuat ni pun ada dua lagi pandangan. Pecah pula dua. Pertama, baca kuat sama-sama secara umum. Maknanya zikir Nabi sunat lepas sembahyang ni baca kuat. Yang kedua, zikir baca kuat ni untuk mengajarkan saja. Berarti bila manusia dah pandai semua zikir, masing-masing zikirlah cara dia atau pada tempat dia tanpa perlu lagi dipimpin. Imam Syafi'i memilih pandangan yang kedua. Imam Syafi'i kita, dia memilih pandangan sunat membaca zikir selepas solat kuat. Tapi tujuan dia adalah untuk mengajar. Bila dah tahu, dah faham, dia kembali kepada yang asal, iaitulah berzikir dengan suara perlahan seperti mana ayat yang kita baca tadi. Pun dengan kuat tu, cara mana kuat? Allah, janganlah sampai kuat tu dengan speaker. Zikir kuat ni sekadar nak mengajar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dengan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ganggu pula orang. Lebih-lebih pula kuat dia tu. Nampak tak? Jadi pandangan yang panggil jumhur dalam masalah ini, Nabi SAW menguatkan suara selepas solat. Dan tujuan Nabi buat macam tu untuk mengajarkan kepada orang cara zikir selepas daripada solat. Adapun selepas daripada tahu mereka tentang zikir, selepas daripada dia dah belajar, dia hafal, dia tahu, maka kembali setiap orang berzikirlah dia masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan Imam Asy-Syafi'i dan juga jumhur ulama. Jadi kalau tiba-tiba ada orang kata zikir selepas solat kuat ni bid'ah, dia kata. Jawapan dia tak boleh nak kata bid'ah teruslah.
Sebab Nabi pun buat juga. Dalil Nabi buat, inilah mengetahui dengan takbir lepas solat. Jadi, yang kata Nabi baca separuh tu, kenapa dah ada riwayat apa? Pasal ayat Quran kan tak disuruh baca zikir perlahan. Takkanlah Nabi SAW mengingkarinya. Mestilah Nabi ikut ayat Quran. Jadi kita kata, perbuatan Nabi untuk kuat-kuat itu, ikut pandangan Syafi'i dan juga jumhur ulama, bahawa Nabi mengeraskan suara untuk mengajarkan kepada umat. Bila dah pandai, bila dah tahu baca sendiri, tidak perlu lagi orang nak pimpin dan nak baca untuk dia. Nampak tak? Jadi hari ni, lepas daripada ni kita baca. Baca lepas sikit, astagfirullah. Kuat sikit lah untuk tujuan ajar orang, boleh. Kalau tanya ustaz, dia ni bukan setakat ajar orang ustaz. Pasal mic speaker dengar 4 km zikir dia. Jadi jawapan dia, jangan sampai kita, walaupun kita kata boleh kuat, tujuan untuk mengajar, ataupun pandangan yang kata boleh, kerana itu hak orang, kita kata apa, baca satu perlahan sebab itu asal, satu lagi baca kuat sebab nak mengajarkan kepada manusia. Jadi kalaupun dia kata boleh baca kuat, janganlah sampai terlalu melampau dengan kuat tu sampai mereka pasang mikrofon ni dengan speaker 4 km berdengar zikir dia. Tu kita kata berpada-padalah, kerana kita nak ambil amalan Nabi SAW. Jadi siapa yang kata kuat ni tak boleh langsung, maka jawapan dia, Nabi pun ada menguatkan suara. Jadi yang kuat pun sunnah, yang slow pun pada pandangan dia pun sunnah. Yang penting jangan sampai melampau lah. Melampau kuat ni sampai pekat mengganggu orang lain nak solat, ataupun mengganggu jiran tetangga, ataupun dia pakai speaker Allahu Akbar. Gaya dah zikir dia tu dah jadi gaya macam azan nak panggil orang solat. Kuatnya tak kuat. Janganlah. Jangan itu. Kita ni nak buat amal sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh ni ada artikel berkaitan dengan pandangan dalam bab ni. Jadi semua dikuatkan. Kalau orang kata kuat tu, Ibnu Taimiyah rahimahullah dia kata al-jahru amun kulli dhikrin masyru'in ba'da salah. Mengeraskan suara termasuk dalam perkara masyru', dibenarkan selepas salat. Semua umumnya, tak ada nak kuat tu tahlil ke tasbih ke takbir ke tahmid ke boleh. Sebab Ibnu Abbas dia kata tadi kami dengar orang selesai solat zaman Nabi dengan cara kami tahu dah orang selesai solat zaman Nabi dengan kami dengar suaranya azan. Kalau dah azan berarti siaplah solat. Azan lah pula zikir. Berdengar suara zikir. Bila dah zikir berarti siaplah solat. Habislah solat. Jadi ini menunjukkan perbuatan Nabi macam tu. So sampai bila? Sampai dia belajar, tahu. Kalau dia tahu, berzikirlah masing-masing. Itu lebih afdal, lebih dekat dengan hati dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali menidakkan orang yang kuat baca zikir lepas solat. Kita tertuduh kepada hukum perkara ni menyimpang daripada agama dan sebagainya. Maknanya kita kena tengok dulu. Jangan sepak kata gitu. Kalau dia tujuan dia nak belajar, alhamdulillah. Alhamdulillah, itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bila datangnya dia panggil berkaitan ni khusus bab zikir lepas solat, maka dikeraskan sedikit, kita pun ikutlah yang tu. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Habis bab tata cara zikir. Tata cara zikir itu yang kita sebut tadi kan. Ada lagi? Tak ada. Insya-Allah. Ni pun begitu khilaf dalam masalah ini. Banyaklah ada setengah kata boleh. Kita kata kalau tujuannya untuk mengajar orang, insya-Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung. Zikir-zikir tersebut adalah apa dia zikir-zikir yang nak dibaca?
Jadi kita ni baca ni lepas daripada solat, inilah dia. Berdasarkan hadis yang ada. Dan kita ikut lafaz yang datang dalam riwayat hadis lah. Bukan kata kita tokok tambah apa. Itu yang paling utama. Bila buat ibadat ni jangan duk tokok tambah walaupun dalam seremeh-remeh perkara. Baik. Zikir tersebut yang pertama ialah istighfar 3 kali. Ni dulu. Nah, dia buat dalam satu tu sebenarnya ni nombor 1 ya. Istighfar dulu 3 kali. Makna Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kalau dah baca panjang sikit pun boleh. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Okey. Dia istighfar selepas solat 3 kali. Selepas daripada istighfar, barulah dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis ni riwayat Imam nombor 5, riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Macam ni kau Nabi baca? Ya macam ni lah. Tu orang baca kat masjid panjang tu macam mana? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu bacaan dia je panjang. Tapi nak kata Nabi SAW menganjurkan dia untuk, kalau dia nak kata Nabi panjang tokok tambah tu dia lebih pandai daripada Nabi, itu tak boleh lah. Nabi yang baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau dia tambah itu daripada poket dia sendiri untuk zikir selepas solat lah. Adapun waktu zikir lain dia nak baca gitu tak apalah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bersatu Sini ada app yang boleh cari hadis. Ni. Belum lagi. Baik, jadi bacalah yang pendek. Kalau tanya ustaz mana molek baca yang pendek dengan yang panjang? Kita jawapan dia kita tengok riwayat hadis. Kalau yang panjang tu riwayat hadis dia betul, sahih, makna apa tu? Kalau kita tengok riwayat yang riwayat pendek tu begitu, maknanya begitulah. Kalau panjang nak banding dengan hak Nabi baca tengok-tengok tak ada ataupun pada situasi yang lain, maka kita katakan kita ambil walaupun pendek tapi dia lebih menepati amalan Nabi SAW. Dan kita tak buat walaupun dia panjang bila dia tidak ada sandaran daripada Nabi SAW, kerana kita nak berpadu dan kita nak berpada dengan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Okey, jadi pendek ni. Kena ambil ni. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tu pun lepas istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lepas tu kita baca ni. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baik, maksud dia ya Allah engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Wahai Maha Suci engkau, wahai Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Lepas tu selepas daripada istighfar dan Allahumma antas salam tu baca pula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay. Lepas tu ni disebut lagi la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kalau kita perhatikan zikir lepas solat ni banyak sungguh ni kalimah ni. Apa ni kalimah ni? Dia panggil kalimatut tauhid. Ni kalimah tauhid ni. Ni kalimah tauhid ni. Tengok molek ni. Ni kita panggil kalimah tauhid.
Jadi Nabi SAW senantiasa baca ini. Dan kalau kita perhatikan kalimah la ilaha illallah ni dalam satu zikir ni ada 3 tempat. Okey. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kedua, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. 2. Ni la ilaha illallah mukhlishina lahud-din. 3. Walau karihal kafirun. Ini adalah zikir selepas salat yang mengagungkan Allah Tuhan yang Maha Pencipta. Lepas kita salat, kita baca la ilaha illallah 3 kali pula tu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Jadi 3 kali ni la ilaha illallah ni. Besarnya, agungnya sifat la ilaha illallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat pun kita puji Allah, selepas salat pun kita puji Allah. Dan diriwayatkan oleh dari hadis Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berihlal. Dengannya setiap selesai salat, ihlal maknanya mengangkat suara. Jadi bolehlah kita kuatkan suara selepas salat ni, istighfar. La ilallah ni nak ajar orang lah. Banyak orang kampung ni dia dengar melalui itu je. So kita ajar mereka mengenali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ihlal tu dengan mengangkat suara. Ingat, ihlal ni mengangkat suara ni, dan riwayat ni menjadi bukti juga Nabi SAW mengangkat suaranya dengan zikir selepas daripada solat. Jadi ni boleh masuk kategori khusus lah. Umumnya zikir selepas zikir mana-mana ni kita perlahankan suara. Tapi khusus dalam bab ni kita boleh beramal untuk kita boleh menguatkan suara untuk mengajarkan kepada orang-orang yang ikut pada kita. Dan mengeraskan suara juga dalam perbahasan ni hanyalah untuk imam saja sebenarnya. Imam tu yang menguatkan, makmum ikut je. Tapi jangan sampai pekat makmum lebih-lebih daripada tak imam. Tak imam tak baca pun dia pergi baca kuat-kuat pula tu. Lepas tu baca pula berjamaah, imam baca, makmum baca sekali, semua sekarang tak sekaligus, menyebabkan gegak gempitanya masjid. Maka itu juga sebahagian daripada, bukan petunjuk daripada agama kita. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi khilaf dalam bab ni lama dah. Ada yang kata baca slow, ada kata baca kuat. Jadi kita pun kata semoga Allah Taala merahmati mereka semua. Dan yang khilaf tu, jadi kita berusaha untuk buat apa yang kita tahu, sekadar yang kita tahu lah, insya-Allah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita pergi sambung baca sikit lagi. Dalil yang kata zikir yang ketiga, la ilaha illallah, lagi banyaknya la ilaha illallah ni. Ini menunjukkan betapa agungnya zikir ni. Ingat molek ni, agungnya zikir la ilaha illallah. Sangat-sangat agung. Tak jadi, tarik. Baik, ni pun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jadi ada 3 zikir ni. Keutamaannya pada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu paling utama. Paling utama paling utama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, okey. Nah, yang kedua, kemudian bila kita nak menghidupkan apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat. So 3 ni dia sebenarnya selepas daripada salam baca tu.
Selepas membaca salam, baca. Setelah daripada itu, dia bertasbih. Tasbih memiliki beberapa riwayat. Ada riwayat 33 kali. 33. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Dan digenapkan menjadi 10 dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap dengan 100 di situ. Ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbahallahu hafi duburi kulli salatin thalathan wa thalathina wa hamidallaha thalathan wa thalathina wa kabbarallaha thalathan wa thalathina fatilka tis'atun wa tis'una wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, barang siapa bertasbih kepada Allah pada setiap selesai solat 33 kali, memuji Allah 33 kali, bertakbir kepada Allah 33 kali, semua itu 99, lalu mengendapkannya menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Bila dia baca macam tu lepas solat, fadilat dia diampunkan dosanya yang telah lalu walaupun seperti buih di lautan. Besarnya fadilat zikir selepas solat ni. Jangan agak main-main. Tak apalah, biar orang lain baca lah. Ada orang baca tu, aku tak payah baca. Rugi lah. Rugi. Bahkan kalau kita solat sendiri, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kebiasaannya jarang kita tengok orang solat sendiri ni dia zikir lepas solat. Di masjid bacalah sebab ramai kan orang kata imam tugas pula. Jadi adalah. Tapi kebanyakannya orang bila semayang, tidak di masjid ke atau tidak berjamaah ke, lepas daripada lepas daripada salam tu dia tak baca. Jadi rugi lah. Baik, itu yang pertama, fasa yang pertama, fasa selepas solat terus. Okey. Kemudian itu bertasbih, tasbih. Pertama tasbih dia 33. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua 33, 34. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, cukup dengan 34, Allahu Akbar cukup 100. Itu dua riwayat. Riwayat yang ketiga ada baca 25. Disebut 25. Riwayat ini datang dari dalam riwayat Al-Imam Tirmizi dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Hadis yang keempat, riwayat yang keempat, Nabi SAW kata, siapa yang sebut subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar 10 kali, maka sudah cukup bagi dia apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu sebanyak 10 kali. Jadi ada yang sebut 33, ada yang kita sebut 10. Dalam bab ni sama-sama ada dalil, jadi kita ambil yang lebih lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. Baik. Telah disebutkan sebuah kaedah dalam ibadat yang memiliki beberapa versi, hendaknya dikerjakan secara bervariasi. Jadi maknanya kalau ada 2-3 riwayat, kita ni digalakkan untuk buat hal ni sekejap, buat hal ni juga, dan buat hal ni juga lepas ni. Tiga-tiga tu kita pernah beramal dengannya. Ini dalam masalah hukum yang tidak boleh dihimpunkan ataupun dijamakkan. Jadi kalau ada beberapa riwayat kita buat, kalau kita nak amal, hari ni aku nak zikir lepas solat 33. Kebanyakan kita kata 33 sebab riwayat ni kuat. Tapi tak menafikan kata aku hari ni nak bayar 10 sebab ada riwayat hari ni kita baca dan kita beramal dengannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dalam bab ni kita variasikan. Kadang-kadang kita baca 33 dan ini yang paling masyhur lah pak kita. Ataupun 33 Allahu Akbar tu 34. Dan ada satu lagi 10 subhanallah, 10 alhamdulillah, 10 Allahu Akbar. Yang ni sebagaimana yang datang dari riwayat At-Tirmizi. Baik. Jadi sunnah yang seterusnya dalam bab zikir selepas solat tu bacaan dia, sunnah selepas seterusnya ialah disunnahkan untuk bertasbih menggunakan tangan. Ni lagi lah. Ada setengah tak nak guna tangan.
Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, bertasbihlah dengan dan hitunglah menggunakan jari-jari kerana kelak dia akan ditanya dan berbicara. Nak dapatkan kelebihan tu. Syekhul Islam rahimahullah berkata, dan menghitung tasbih dengan jari adalah sunnah. Bila sunnah ni kena kait Nabi buat macam mana dan sebagainya. Sebagaimana, dan menghitung tasbih dengan jari adalah sunnah sebagaimana sabda Nabi SAW, bersihlah dan hitunglah menggunakan jari-jari kerana kelak dia akan ditanya dan berbicara. Adapun bertasbih dengan sesuatu yang disusun dalam sebuah tali alat tasbih, sebahagian orang memakruhkan, sebahagian dari yang lain tidak memakruhkan. Jika diniatkan baik, maka insya-Allah hal itu tidak menjadi makruh. Lah ni kadang-kadang dia ni ada tekan cukup 3/3 apa dia berhenti. Dia panggil apa? Dengan jari-jari tu. Dia alat dia cek tu, tekan. So kita kata ni pun boleh, tapi yang asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir dengan jari. Zikir dengan tangan dia, zikir dengan jari, dan ia menjadi saksi untuk kita di hari akhirat kelak nanti. Riak lagi, nampak orang nampak teng. Kita insya-Allah nak tunjuk kita ni duk berzikir semua. Biarlah orang tak tengok kita pun, tak tengok alat pun, biar, tak apa. Yang penting Allah Taala pandang kita. Baik muslimin dan muslimat, yang seterusnya lepas tasbih dengan tangan, sunat juga membaca ayat kursi. Berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Kemudian setelah daripada tu dah bab kelebihan solat, baca ayat kursi ni jangan tinggal lah. Kalau boleh tuan-tuan jangan tinggal. Jangan tinggal macam mana? Kalau kita sibuk secara mana pun lepas Assalamualaikum, bacalah ayat kursi. Ada setengah orang tu tak baca ayat kursi, dia baca Al-Fatihah, lepas tu dia doa. Jangan, rugi. Sebab apa? Nabi SAW ada meriwayatkan, ada mengatakan satu hadis. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk syurga melainkan kematian. Mana orang ni sangat-sangat dijanjikan syurga dengan amalan dia baca ayat kursi selepas solat fardu, zikir. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sampai kepadaku dan guru dari guru kami Abdul Abbas Ibn Taymiyah, semoga Allah mensucikan ruhnya, bahawa dia berkata, aku tidak pernah meninggalkannya setiap selesai salat. Orang macam mana sibuk, macam mana pun ada kerjanya, dia tangguhkan sebentar, baca ayat kursi, kemudian lepas daripada tu baru dah dia buat lain. Jadi kita kena amal sungguh-sungguh perkara ni, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar istiqamah. Kemudian baca surah Al-Falaq dengan An-Nas. Bagaimana Nabi SAW baca. Ini yang paling utamalah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Lepas tu ayat kursi, lepas tu platform dia tu. InsyaAllah ini yang kita kata kita nak belajar untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Adapun setelah daripada tu adalah banyak-banyak lagi sunnah yang kita akan nyatakan lepas ni, tapi ini berkaitan kerana ikat dengan salat. Jadi kata itulah beberapa sunnah solat. Kita masih dalam waktu fajar. Sengaja kami tuliskan apa yang telah lalu kerana kita perlu untuk selalu mengingatkannya di dalam solat. Padahal cerita bab sunnah kita dah bincang ni, sunnah selepas fajar, tapi pengarang kita ni ambil belaka. Apa lepas fajar, lepas zuhur, lepas maghrib, lepas isyak. Pasal apa? Semua hukum tu untuk bab zikir selepas solat. Okay? Dan di antara perkara yang dilarang dalam masalah solat adalah melirik atau menengok. Melihat ke atas, iqa', duduk di antara dua kaki yang tegak. Menempelkan zira' bahagian pergelangan ke siku, ke tanah dalam sujud. Letak zira' kita ni macam orang panggil duduknya anjing. Tak boleh.
Bergerak sia-sia, meletakkan tangan di pinggang, solat dalam keadaan menahan buang air, solat dalam keadaan makanan sudah terhidang, solat dalam keadaan di hadapan ada perkara yang dapat mengganggu kekhusyukan, solat seperti patukan burung, solat seperti menderum, seperti unta dan saat akan sujud, berbicara dalam solat, mendahului imam dan mempermainkan baju dan rambut, semua tu banyak sangatlah berkaitan dengan zikir selepas solat dan berkaitan dengan amalan solat itu sendiri. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tinggalkanlah zikir selepas solat ni. Walaupun kita tak nak baca sebab kuat, kita keluar daripada majlis, kita baca yang kita punya perlahan-perlahan. Jadi cara dia untuk mengamalkan apa yang diajarkan dan disunnahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian apa di sini? Salat benda-benda makruh, makruh dalam bab solat ni, salat dalam keadaan makanan terhidang, salat keadaan menahan buang air, semua tu sunnah-sunnah untuk kita tinggalkan. Jangan makan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan buat perkara-perkara yang menyelisihi perintah syariat. Okay? Termasuklah juga bila doa solat. Solat rupanya ada solat yang melanggar hukum, bukan pada solat tu sendiri. Dalam bab berkaitan bila solat tengah lapar, tak boleh makan dulu, makruh. Solat dalam keadaan menahan diri nak buang air, tak boleh juga. Jadi ini semua perkara-perkara sunnah yang kita kata janganlah sampai kita ni menghilang kekhusyukan. Ada setengah solat macam patukan burung cepatnya. Ada solat menderum seperti unta saat dia sujud. Macam turun tu, seperti turunnya unta, turun sekaligus ni. Dan ada yang berbicara dalam solat, mendahului imam dan mempermainkan baju dan juga rambut. Ini semua kita boleh baca pada pagi ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah bab zikir selepas solat ni pakat-pakat amal. Pendek je dia, tapi dia sunnah yang besar. Sehingga sahabat-sahabat berlumba nak berzikir selepas solat, mengharapkan pahala yang berganda atau yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Baik, kita berhenti setakat tu dululah. InsyaAllah kita akan sambung dalam bab disunnahkan untuk duduk di tempat solat setelah fajar sampai terbit matahari. Solat mana masjid atau sebagainya, kita jangan berganjak tu zikir ya, sampailah kita selepas solat 2 rakaat, kemudian baru kita pergi. Itu solat selepas sunat fajar. Selepas sunat fajar. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita berhenti setakat tu insya-Allah. Untuk minggu depan mungkin kita cuti minggu depan. Minggu depan sebab kemungkinan sebesar saya akan ada bermusafir. Jadi insya-Allah kita doakan agar Allah Taala memandu kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita hakikat cinta sebenar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan lainnya? Imam takbir. Terus kita bergerak ke ataupun tunggu lafaz takbir tu selesai baru kita Allahu Akbar. Sebab kan Allahu Akbar. Imam selesai baru kita pergi. Imam selesai. Jangan kita mendahului imam ataupun baca baru kita pun turun lalu. Macam sama juga. Maksudnya imam turun ke bawah dah selesai baru kita turun. Allah sedang sujud. Dan sujud. Tidaklah boleh je maksud daripada itu kita sebenarnya tidak terikat dengan lafaz tu. Kita terikat dengan ikut imam dan jangan mendahului dia. Okey, kita diperintahkan untuk ikut imam. Jadi sama ada nak lepas kau nak sebelum kau, itu bukan menjadi kalimah Allahu Akbar tu bukanlah satu meletakkan satu syarat kena habis baru kita nak. Kalau kita kata bila dia Allah, kalau kena imam tu lambat Allah,
Ada siapa imam tu, dia masuk rukun kedua tu baru dia Allahu Akbar. Jadi kita tidaklah mesti syarat kita nak kena tunggu bacaan tu habis. Ada orang yang imam baca cepat Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu je. Kita diperintahkan Nabi supaya ikut imam dan jangan mendahului. Jadi kalau kita dah ambil tu baru imam sebut Allah, kita pun tunggu tu, kita takut bimbang. Imam ni pergerakan dia slow. Kita ni Allahu Akbar pun sujud lalu. Jadi kita dah mendahului imam. Jadi isu dia paling utama bukan imam habis ke imam tak habis lagi. Isu dia kita mengikuti imam dan tidak mendahuluinya. Jadi kalau imam tu baca macam tadi nak rukuk, Allahu Akbar, baru kita nak rukuk. Boleh saja bila Allah, kita tengok imam tu, dia turun, dia nak sujud, kita pun sujud juga. Jangan sampai kita mendahului dia, jangan sampai kita tertinggal daripada dia. Nampak? Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.